Baik, mohon maaf kepada semua. Tadi ada yang komen apa, tak ada suara, jadi kita start balik lah. Moga-moga memberi manfaat kepada semua. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW, penghulu segala Nabi dan Rasul, dan Allah anugerahkan baginda Nabi SAW ini kepada umat akhir zaman sebagai rahmatan lil alamin. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tadi kita dah terputus, kita keluar balik live kita dan kita sambung balik live ini. Dan di awal sebelum kita mulakan kitab ini, saya memberitahu pada Facebook bahawa hari ini Allah jadikan coronavirus ini satu ujian yang sangat besar bagi kita. Kerana apa, sebelum ini kita tidak pernah mengharungi saat-saat getir seperti ini. Jadi Allah jadikan coronavirus ini adalah satu ujian kepada umat manusia, sama ada Muslim ataupun non-Muslim, yang mana Allah nak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita jadikan, Allah jadikan coronavirus ini menyebabkan seluruh kuliah-kuliah di masjid dan solat Jumaat diberhentikan, dan mungkin satu hari nanti akan datang satu tempoh yang mana lagi getir daripada saat ini. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menjadikan coronavirus ini, dan Allah saja yang mampukan menghapuskan coronavirus ini, dan tidak ada kudrat untuk kita melawannya setakat ini, dan akan datang pun sama, kerana inilah ciptaan Allah, makhluk yang paling halus dan makhluk yang tanpa disedari tiba-tiba orang tu dapat sakit. Dan ini adalah Allah nak menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang selama ini mungkin diri kita tidak sedar bahawa apa yang ada kepada kita ini, apa yang kita ada pada hari ini adalah semua kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah hantar kepada kita satu virus yang sangat halus, yang mana doktor-doktor pakar sendiri pun masih tidak lagi dapat menjumpai bagaimana cara nak mengubatinya, melainkan dengan cara apa, memutuskan hubungan ataupun tali supaya virus ini tidak tersebar secara lebih meluas. Jadi dengan cara apa, kita dengan arahan ulil amri, kita diperintahkan untuk duduk di dalam rumah. Jadi kita isilah masa kita di dalam rumah ini dengan perkara yang bermanfaat, supaya Allah menjadikan kita ini seorang hamba yang menggunakan masanya untuk perkara yang bermanfaat, dan kita menjadikan masa itu untuk bekalan kita di akhirat nanti. Allah akan nilai apa yang kita buat. Hari ini kita risau, bila mana diberi cuti kuarantin ini, kita risau, ya Allah, aku nak buat apa di rumah ni, dah 8 hari dah, anak aku pun rusing. Jadi kita ambil masa ini kita ajak ahli keluarga kita ni untuk mengaji bersama-sama, perkongsian ilmu, supaya kita dapat manfaat, dan sekaligus kita mendapat ilmu yang mana sebelum ini kita tidak tahu. Kita ini jahil, kita ini tak tahu apa-apa. Jadi Allah ciptakan kita ni supaya kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita cuba nak kongsikan kepada sahabat-sahabat buat satu amalan daripada para ulama, iaitu pembacaan selawat nariyah. Selawat nariyah ini kalau di Johor memang dah berluasa lah di surau dan masjid. Jadi kita amalkan di rumah bersama ahli keluarga kita, supaya kita dapat manfaatnya bersama-sama. Antara kelebihan kita membaca selawat nariyah ini,
Allah akan menyenangkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian segala hajat kita insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahawa bukanlah kita membaca selawat ini kita bermohon kepada Rasulullah, dan bukanlah Rasulullah ini pemberi nikmat-nikmat semuanya, melainkan Rasulullah ini hanya pembawa nikmat, pembawa jalan untuk mengeluarkan manusia daripada kezaliman kepada kebaikan, daripada kejahilan kepada orang yang berilmu. Maka itulah peranan Rasulullah, dan Rasulullah telah melaksanakan peranan baginda dengan sebaik-baiknya sehingga Islam itu sampai kepada kita. Yang memberi segala-galanya, kita kena yakini bahawa yang memberikan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan antara keberkatan yang kita nak dapat adalah dengan membaca selawat banyak-banyak. Jadi kita masih lagi membincangkan permohonan kita kepada Allah Ta'ala. Yang pertama yang terdapat di dalam selawat nariyah ini, iaitu permohonan kita yang pertama adalah ketika kita membaca selawat ini adalah tanhallu bihil uqad. Tanhallu bihi uqad, iaitu kita mohon dalam selawat nariyah ini apa dia? Tanhallu bihil uqad, maknanya segala ikatan boleh terlepas disebabkan kedatangan Nabi SAW, disebabkan keberadaan Nabi di dunia ini, dan disebabkan keberkatan yang ada pada Nabi SAW. Keberkatan itu berpanjangan sehingga hari ini dan berkekalan sehingga yaumul qiyamah. Kenapa saya kata keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW itu berkekalan sehingga yaumul qiyamah hatta di dalam syurga? Kerana Nabi SAW diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu umat-umatnya. Dengan cara apa? Nabi akan memberi syafaat uzma kepada kita. Dan kerana apa Allah kekalkan kepada baginda Nabi SAW ini sehingga di dalam syurga? Kerana orang yang pertama yang akan membuka pintu syurga adalah baginda Nabi SAW. Ini termaktub di dalam satu hadis yang pernah saya nyatakan maksudnya, yang mana satu ketika nanti, ketika umat Nabi SAW mengikuti baginda Nabi SAW untuk masuk ke dalam syurga, maka apabila Rasulullah SAW mengetuk pintu syurga, maka malaikat Ridwan, penjaga syurga ini bertanya kepada orang yang mengetuk itu, man anta, siapa kamu? Maka Rasulullah pun menjawab, ana Rasulullah. Maka dibalas balik jawapan itu oleh malaikat Ridwan. Maka malaikat Ridwan malaikat Ridwan pun bercakap bahawa aku tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu syurga ini, melainkan setelah diketuk ataupun ditegur ataupun telah disahut, diketuk oleh baginda Nabi SAW, barulah aku diizinkan oleh Allah untuk membuka pintu syurga. Subhanallah, Rasulullah menunggu kita bersama-sama untuk Rasulullah masuk ke dalam syurga Allah yang kekal abadi. Jadi antara keberkatan yang kita nak ambil, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingatkan bahawa, sekali lagi, walaupun saya dah nyatakan, tetapi perlu diingatkan bahawa berselawat ke atas Nabi SAW ini bukan perkara bid'ah, seperti mana segolongan manusia yang menyatakan berselawat ke atas Nabi ini dan menambahkan dalam selawat itu perkataan Sayyidina, itu adalah bid'ah. Ini golongan yang tidak sayang kepada Nabi SAW.
Akibatnya menyebabkan bila mana dia tidak membenarkan manusia-manusia untuk berselawat kepada Nabi, mereka telah menyampaikan satu ilmu yang sesat, sehingga mereka mengutuk ayah dan ibu Nabi SAW dengan berlapikkan hadis Nabi SAW. Mereka menyatakan bahawa ibu dan ayah Nabi ini sekarang berada di dalam neraka Jahannam. Subhanallah. Ternyata itu adalah ajaran-ajaran sesat, dan mereka memahami hadis Nabi SAW tanpa merujuk kepada pakar-pakar hadis dari kalangan para ulama. Jadi tuan-tuan, hari ini saya berkongsi kepada tuan-tuan satu ilmu yang saya belajar, dan setakat mana yang saya tahu itu saja yang dapat saya syarahkan. Moga-moga memberi manfaat, iaitu ilmu tentang dalil-dalil sokongan yang membolehkan kita membaca selawat nariah. Sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita membaca tadi semasa live. Tak dengar tadi, saya baca 3 kali. Jadi kita baca sekali cukuplah untuk live kali ini. Marilah sama-sama kita baca sama-sama. Bagi yang dah hafal, bagi yang belum hafal, dengar dan ikut sama-sama pelan-pelan, tak ada masalah. Kita membaca selawat nariah ini sebanyak sekali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, kita membacanya. Moga-moga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berada di permohonan dalam selawat nariah ni. Saya ulangi bahawa kita ada 6 permohonan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui keberkatan baginda Nabi SAW. Maka kita masih berada di permohonan yang pertama. Maknanya apa? Apa permohonan pertama yang kita mohon dalam selawat nariah ini? Iaitu tanhallu bihil uqad. Maknanya segala ikatan boleh terlepas sebab Nabi. Tanhallu bihil uqadu. Itu permohonan kita yang pertama. Maknanya segala ikatan ataupun kesusahan, masalah yang kita hadapi boleh terlepas, boleh dihilangkan melalui sebab Nabi SAW ada di dunia ni. Ada masih kekal lagi keberkatan baginda Nabi SAW. Kita dah masuk dalil yang ketiga. Kita dah bahaskan dalil yang kedua. Kita masuk dalil yang ketiga, iaitu Rasulullah SAW mengajak seorang bayi yang sudah besar. Maknanya bayi dah sudah besar, remaja lah, dan tidak boleh berbicara sejak lahir. Ada seorang yang dah dewasa ni, dahulunya dia ni masa bayi tidak boleh berkata-kata. Maknanya mungkin suara tak keluar bisu. Maka terbitlah satu hadis Nabi SAW dari Syamir bin Atiyah. Dari Syamir bin Atiyah ada satu hadis Nabi SAW dari sebahagian gurunya bahawa Nabi SAW didatangkan seorang anak yang telah menginjak usia remaja. Maknanya ada seorang yang datang kepada Nabi membawa anak dia. Ketika itu anak dia masih dah usia remaja, tetapi tidak boleh berbicara sama sekali. Subhanallah.
Maka baginda Nabi SAW panggil budak tu datang dekat dengan Nabi, bertanya kepada budak tersebut, siapakah aku? Maka budak itu pun menjawab, ianya menjawab, engkau Rasulullah. Bila Nabi tanya boleh jawab, tapi bila hari lain tak boleh jawab, tak boleh cakap. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Dalailul An-Nubuwah juzuk ke-6 halaman 61. Maka hadis ini yang panjangnya apa dia? Dari Syamir bin Atiyah, daripada sebahagian gurunya, seorang wanita datang membawa anaknya yang telah mampu bergerak. Maknanya anak dia yang bayi itu telah mampu bergerak, mungkin merangkak ke, berjalan ke kan. Membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, dan emak kepada bayi ini pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anakku ini tidak boleh berbicara sejak lahir. Subhanallah. Ini pengaduan seorang wanita di zaman Rasulullah, mengadu masalah kepada Rasulullah. Takkan kita nak kata perempuan ini syirik, minta kepada manusia, sedangkan yang kita yang Allah suruh adalah minta kepada Allah Ta'ala, bukan minta kepada manusia. Tapi kenapa perempuan ni buat begitu? Seorang ibu yang ada anak kecil pergi jumpa Rasulullah, kenapa dia tak sujud kepada Allah terus? Dia solat 2 rakaat, dia duduk atas sejadah, dia terus tanda tangan mohon kepada Allah secara direct. Kenapa dia pergi berjumpa dengan Rasulullah? Mesti ada sebab. Sebab itu kita jangan katakan satu perkara yang kita bertabaruk dengan peninggalan Rasulullah, kita kata syirik. Cuba tengok, ada satu golongan sesat ni siap bina monumen ataupun tugu di negara itu untuk memperingati syekh dia orang. Adakah itu syirik? Kalau mereka kata menziarahi makam Rasulullah itu syirik, bermakna mereka membina tugu untuk memuliakan syekh dia orang ataupun guru dia orang ini, maka itu syirik. Sedangkan Rasulullah ini hidup di dalam alam kubur. Ini termaktub di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita boleh minta keberkatan daripada orang yang mulia, para salihin, para awliya, para atqiya. Kita boleh minta kepada mereka. Kita boleh minta kepada mereka dengan macam mana? Bukanlah kita yakin, akidah kita ini bukanlah kita yakin bahawa Rasulullah ataupun para awliya ataupun para salihin ataupun para atqiya, wali-waliullah ini, bukanlah kita meyakini bahawa mereka yang memberi manfaat dan mudarat kepada kita, tetapi melalui keberkatan mereka. Apa dia keberkatan yang ada pada mereka ini? Termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin Allah memakbulkan doa-doa mereka. Jadi kita pergi jumpa ustaz-ustaz yang alim sangat dalam ilmu agama ini, kita mohon doa daripada mereka supaya mereka dapat doakan kebahagiaan kepada diri kita. Maka itu keberkatannya, bukan kita mohon kepada mereka secara mutlak. Sebab kerana apa? Kerana manusia ini bukan pemberi mudarat dan bukan pemberi manfaat. Yang memberi mudarat dan memberi manfaat ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham di situ. Jadi kita kena faham di situ, menziarahi makam para aulia, menziarahi makam para anbiya, menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satu kerja yang baik, bukan bid'ah. Maka perempuan ini yang ada anak kecil, dia bertemu dengan Rasulullah, lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ni dekat aku ni ada anak yang tidak boleh berbicara sejak lahir. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ada anak kecil, dia ni tak boleh nak bercakap sejak daripada lahir. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, dekatkan anakmu kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil, mai sini, bawa anak kau dekat dengan aku. Itu bahasa kita lah. Bahasa kita lah kan. Kita jangan nisbahkan bahasa kita dengan keunikan dan kejelasan percakapan Rasulullah. Rasulullah dia punya antara sifat-sifat yang mulia yang ada pada Rasulullah, perkataan Nabi ni sangat jelas, sehingga dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, apabila
mengatakan apabila Rasulullah ini memberi tazkirah, menyampaikan satu dakwah, para sahabat ini mampu menghafal setiap kalam-kalam, setiap perkataan-perkataan yang dilafazkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak aku ni tak boleh cakap." Maka Rasulullah panggil, "Meh, bawa dekat sikit. Anak kamu tu dekat aku." Lalu wanita itu pun mendekatkan dirinya dan membawa anaknya kepada baginda Nabi SAW. Maka Nabi bertanya kepada anak ini. Bila dah dekat, Nabi tanya. Kan tadi perempuan ni mengadu kepada Rasulullah, anak dia tak boleh berbicara. Lalu terus Nabi tak banyak kira, Nabi terus tanya satu soalan kepada bayi ini ataupun anak itu. Lalu Nabi bertanya dengan soalan, "Man ana?" Nabi tanya, "Siapakah aku?" Maka dengan takdir Allah, bukan Nabi yang buat orang bayi itu yang boleh cakap, tapi dengan semua ini dalam takdir dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah takdirkan bayi ini, budak ini menjawab persoalan Nabi. Nabi tanya, "Man ana?" Siapa aku? Maka bayi ini pun menjawab, "Engkau Rasulullah." Subhanallah, ajib. Ini satu kemuliaan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana manusia biasa tidak dapat mampu untuk melakukan sebegini. Kerana ini menunjukkan bahawa pertolongan Allah kepada Rasulullah ini sangat dahsyat, sangat ajib, sehingga mukjizat ini, apa makna mukjizat? Yang makna mukjizat ini adalah yang tidak boleh difikirkan oleh manusia tentang perkara itu. Kalau perkara itu berlaku, ni mukjizat. Perkara itu berlaku di depan mata sahabat-sahabat Nabi, mereka pun subhanallah, ini mukjizat. Kerana apa? Kerana Allah nak memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama. Kemudian kerana apa datangnya mukjizat ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Allah nak menunjukkan bahawa inilah Rasulullah. Allah nak memberitahu kepada masyarakat bahawa apabila Nabi berdakwah dan Nabi kata aku ni Rasulullah, maka nak menunjukkan bahawa perkataan Nabi, pengakuan Nabi tentang dirinya sebagai Rasulullah bukan satu penipuan. Maka kita kena yakin bahawa apa yang ada pada Rasulullah ini adalah satu keberkatan yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi SAW dan mendapat kepada kita. Maknanya keberkatan itu bukan Nabi saja, Nabi sebarkan. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kerana keberkatan yang ada pada baginda itu Nabi kongsikan kepada seluruh alam, sehingga seluruh alam ini dapat keberkatan itu dan menyebabkan keberkatan yang datang daripada Rasulullah itu menyebabkan umat manusia ini berasa senang. Sebab itu para ulama bila menyebut tentang Rasulullah, mereka ni lupa apa yang terjadi di sekeliling mereka. Corona ke, apa ke, penyakit ke, bila menyebut tentang kerinduan mereka kepada Rasulullah, mereka hilang. Mereka ini melupakan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Ini adalah satu mukjizat yang Allah nak tunjukkan bahawa apabila seorang ibu dia ada masalah dengan anaknya, yang mana anaknya tidak boleh berbicara sejak dari kecil, tetapi bila mana dia mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah ni bukan malaikat, bukan Tuhan, tetapi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala dengan mukjizat-mukjizatnya. Kata para ulama, mukjizat yang terjadi kepada Rasulullah ini melebihi daripada 3,000 mukjizat. Maknanya Allah memuliakan Nabi, dan seorang ibu ini mengadu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah berbicara dengan anak itu, maka masalah yang dihadapi oleh seorang ibu ini berkenaan dengan anaknya tidak boleh cakap, sejak dari itu anak dia boleh berbicara. Bila anak dia meningkat dewasa, maka anak itu dengan fasih boleh berbicara. Maknanya ibu ini dia pergi berjumpa dengan Rasulullah, dia percaya dengan keberkatan yang ada pada Rasulullah, dan dia mengadu kepada Rasulullah bahawa anak dia dah meningkat dewasa sikit pun, dah nak masuk usia remaja pun tak boleh nak bercakap.
Maka di depan Rasulullah panggil, "Mai sini, bawa anak kau dekat dengan aku." Lalu Rasulullah tanya. Maka Rasul tanya, dia boleh jawab. Bermakna dia bukan bisu. Bermakna keberkatan yang ada pada Nabi SAW ini diguna pakai oleh para sahabat untuk mendapat keberkatan itu. Maka sejak daripada itu dikatakan dalam hadis ini, anak itu fasih berbicara, sehingga menemui ajal. Subhanallah, ini keberkatan yang diajar oleh para sahabat dalam satu-satu peristiwa, nak menunjukkan kita boleh minta kepada Allah dengan melalui keberkatan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak boleh terima orang yang mengatakan kita bertabaruk dengan peninggalan Rasulullah, kita bertabaruk dengan janggut Rasulullah, kita bertabaruk dengan rambut Rasulullah, kita bertabaruk dengan selendang yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Bila mana kita bertabaruk dengan itu, tiba-tiba ada orang mengatakan bahawa ini adalah perkara bid'ah, saya langsung tidak boleh menerima. Kerana dalil-dalil yang menunjukkan para sahabat bertabaruk dengan Rasulullah ni sangat banyak. Sangat banyak. Ada satu peristiwa Sayyidina Khalid Al-Walid. Ini kita faham, bila sebut saja Sayyidina Khalid Al-Walid, ini adalah satu ketua perang yang sangat hebat. Satu ketika dia menyimpan rambut Rasulullah. Ada setengah riwayat menyatakan bahawa janggut Rasulullah dia selitkan dalam topi perang dia. Ketika peperangan, dia perang, topi dia tercampak keluar. Maknanya tercampak jauh daripada medan perang tu. Lalu dia meninggalkan, sahabat-sahabat lain tengah berperang, dia meninggalkan peperangan tersebut, dia pergi cari topi yang melayang tu. Ada setengah riwayat mengatakan setelah habis peperangan, Khalid Al-Walid ni dia tak balik terus. Dia pergi cari dulu topi yang tercabut daripada kepalanya. Maka ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, "Wahai Khalid Al-Walid, selepas habis saja peperangan itu, engkau terus cari topi engkau, topi perang kau. Sebab apa?" Sebab dia kata aku selamat daripada dibunuh oleh pihak kafir Quraisy, disebabkan di dalam topi aku ini. Maknanya Khalid Al-Walid bagi tahu sahabat yang bertanya tu, dia kata aku terselamat daripada dibunuh, aku terselamat daripada dipancung oleh pihak musuh, kerana di dalam topi aku topi perang aku itu, aku selitkan janggut ataupun setengah riwayat mengatakan rambut Rasulullah. Maknanya sahabat ini bertabaruk dengan Rasulullah. Subhanallah. Tiba-tiba ada satu golongan mengatakan haza bid'ah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita amat sedihlah. Kita amat sedih ketika bila ada mulut-mulut yang celupar terhadap Rasulullah ini. Dia mengatakan bahawa kita tak boleh menziarahi makam Rasulullah. Kita tak boleh selang daripada solat tarawih kita membaca selawat, kerana bid'ah. Nabi tak buat pun. Zaman Nabi solat tarawih tak baca selawat pun. Nabi nak selawat apa? Selawat ni kan pujian kepada Nabi. Allah pun berselawat kepada Nabi. Nabi buat apa nak berselawat ke atas dirinya sendiri? Sedangkan kita yang memerlukan syafaat Nabi ni kena selawat. Itu fikiran orang secara logik akal kalau kita nak bergaduh ataupun kita nak menjawab persoalan-persoalan begitu. Kita sangat sedih bila mana orang kata kita tak boleh menggunakan Allahumma salli ala sayyidina. Perkataan sayyidina itu bid'ah bila kita tambah, kita sebutkan dalam selawat. Kerana apa Nabi tak buat? Subhanallah. Nabi sebut dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi memberitahu bahawa ana sayyidu waladi Adam. Nabi sebut dalam hadis, atau kama qala. Kalau tersilap sebutan, tuan-tuan boleh komen. Nabi menyebut dalam satu hadis, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini ketua bagi anak kaum Adam. Maknanya Nabi ini ketua. Sayyid ni, perkataan sayyidu ni maknanya tuan ataupun ketua. Maka Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam. Nabi menyebut diri sendiri bahawa aku ini ketua bagi anak keturunan Bani Adam. Nabi ini merupakan ketua bagi seluruh umat manusia. Nabi sebut Sayyidina.
tiba-tiba ada golongan yang mengatakan bahawa menambahkan perkataan Sayyidina di dalam selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu adalah perkara yang bid'ah. Subhanallah. Inilah yang menyebabkan satu golongan ini mengkafirkan seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia tak nak selawat, dia punya pasal. Kita nak berselawat kerana kita mengagungkan, memuliakan baginda Nabi SAW. Sebab kita tahu bila mana Allah dan Rasulullah menyebut, Allah menyebut dalam Al-Quran, dan Nabi SAW menyebutkan janjinya di dalam hadis. Bila Allah sebut janji dalam Al-Quran, bila Nabi SAW sebut satu janji kepada umatnya dalam hadis, maka janji Allah itu pasti akan berlaku, dan janji Rasulullah pasti akan dapat bagi orang-orang yang beriman dengan Rasulullah. Contoh, Nabi sebut, barang siapa yang berselawat kepada Nabi, kita sering ulang benda ni, barang siapa yang berselawat kepada Nabi SAW di pagi hari 10 kali, dan di malam hari ataupun di petang hari sebanyak 10 kali, maka tidak akan aku berikan sesuatu melainkan aku akan berikan umat aku yang berselawat ini syafaat uzma. Maknanya janji Rasulullah SAW janji kepada umatnya, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali petang, maka aku akan berikan kepada dia adalah syafaat uzma. Takkan kita nak kata Nabi ni penipu, sedangkan Nabi mempunyai sifat yang wajib kita percaya, iaitu amanah. Nabi ni tidak mungkir janji. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalil yang keempat yang menunjukkan kita boleh membaca selawat nariyah ini, iaitu yang mana dalam selawat nariyah ini permohonan pertama kita adalah tanhallu bihil uqad, iaitu segala masalah yang dihadapi oleh manusia ini boleh terlepas disebabkan adanya keberkatan pada Nabi SAW, iaitu hadis yang seterusnya yang menunjukkan Nabi ini adalah seorang yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Taala, dan menyebabkan manusia ini terlepas daripada masalah. Apa di hadis ni? Hadis yang keempat yang menyokong kita membolehkan membaca selawat nariyah ini, iaitu Rasulullah SAW menghilangkan kegagapan seorang sahabat dalam berbicara. Ada sahabat Nabi ni ramai sangat, dan dalam ramai-ramai itu banyaklah kerenahnya. Ada yang gagap, ada yang tak puas hati kepada Nabi. Tapi tak puas hati kepada Nabi itu bukanlah kerana memang betul-betul dia nak balas balik apa yang pernah Nabi buat kepada dia, tetapi dia nak ambil peluang itu, dia nak peluk kepada jasad Nabi SAW. Ada satu cerita di mana dalam riwayat setengah mengatakan Nabi menggunakan cemeti, dan dalam setengah riwayat lain Nabi menggunakan anak panah. Anak panah kan tajam depan tu. Ada setengah riwayat Nabi menggunakan ujung mata pedang dalam ketika Nabi nak membentukkan saf. Lalu terkenalah hujung cemeti ataupun hujung anak panah itu, hujung pedang itu terkenalah di satu sudut anggota badan sahabat ini. Maka di hari yang lain, saat Rasulullah tengah sakit untuk wafat, maknanya Rasulullah dah tak larat, Rasulullah berkhutbah, dia masih lagi bertazkirah kepada sahabat-sahabat ini. Rasulullah pesan, barang siapa di kalangan kamu yang masih ada hutang yang aku hutang dengannya, maka bolehlah tuntut sekarang. Maka seorang Arab ini, seorang sahabat Nabi ini bangun. Masa itu ada dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang besar. Sayyidina Umar ada, Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Uthman ada, Sayyidina Ali pun ada, dan sahabat-sahabat yang lain. Maka bangunlah seorang sahabat ni, "Ya Rasulullah," dia kata, "engkau ada hutang yang masih engkau tak jelaskan kepadaku." Bila dengar saja sahabat ini bangun dan minta balas balik, minta Rasulullah bayar hutang balik, maka Sayyidina Umar ni yang garang ni, dia tak puas hati dengan sahabat ni, dia kira nak pancungnya Sayyidina Umar ni. Maka Rasulullah tanya, Rasulullah buat isyarat kepada Sayyidina Umar dengan isyarat tangan. Maknanya Rasulullah suruh Sayyidina Umar ini bersabar. Maka Rasulullah tanya kepada sahabat yang minta hutang kepada Rasulullah itu dengan baik, "Apakah hutang aku yang belum aku jelaskan kepada engkau?"
sahabat tersebut menjawab pertanyaan ke Rasulullah tu dengan menjawab, satu ketika dahulu ya Rasulullah, engkau telah membuatkan badan aku rasa sakit. Tapi sakit itu cuma ujung je pun. Cuma sahabat ni nak sangat dibalas balik. Kerana apa? Dia tahu pada Rasulullah itu ada keberkatan. Maka dia kata, hari ini disebabkan engkau telah minta kepada kami, siapa-siapa yang masih engkau berhutang maka perlu dibayar, maka aku bangun, aku nak minta supaya aku ni balas balik apa yang engkau telah buatkan pada aku pada satu ketika dulu ya Rasulullah. Maka bila dengar perkataan itu, Saidina Umar lagi terus Saidina Umar bangun, dah nak keluarkan pedang, maka Rasulullah buat isyarat sekali lagi kepada Saidina Umar, ya Umar, sabar. Maka Rasulullah tanya lagi kepada sahabat yang minta hutang kepada Rasulullah tu, apa dia yang aku buat dulu? Maka sahabat ni pun menjawab, dulu aku meminta, dulu aku pernah terkena pada badan aku ini mata busur, ataupun mata anak panah, ataupun setengah riwayat mengatakan mata anak pedang, maka aku terasa sakit. Maka aku nak balas balik seperti mana yang terkena pada badan aku. Maka Rasulullah tanpa melengahkan masa, Rasulullah panggil sahabat yang lain, suruh sahabat ini pergi ambil alat yang sama yang pernah Rasulullah gunakan ketika itu. Maka diberilah sahabat itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah berikan kepada sahabat yang minta hutang tu tadi. Maka bila diberi alat itu kepada sahabat yang minta hutang tersebut, maka sahabat ini mara ke hadapan menuju ke arah Rasulullah. Maka semua sahabat yang lain ni, sahabat-sahabat besar ni, terkejut dengan perbuatan sahabat seorang ni. Maka dia kata kepada Rasulullah, sahabat yang minta hutang ni kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu yang terkena pada anggota badan aku ini memang terkena kulit terus. Maka Rasulullah mengelakkan sebahagian daripada badannya yang tidak menampakkan aurat Rasulullah. Dan ketika Rasulullah menyelak baju Rasulullah tu, sahabat yang minta hutang kepada Rasulullah ini terus meluru kepada Rasulullah sambil melepaskan alat peperangan yang diberi oleh Rasulullah itu, dan terus sahabat ini peluk kepada Rasulullah. Semua sahabat terkejut. Kerana apa? Bila ditanya kepada sahabat ini, kerana aku buat begini, kerana aku nak ambil peluang keberkatan yang ada pada Rasulullah, aku nak badan aku ini melekat pada badan Rasulullah. Maknanya sahabat ni dia guna helah itu untuk mendapat peluang berpeluk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari itu Rasulullah dia mendoakan sahabat yang peluk Rasulullah, yang minta hutang ni, yang dapat peluk Rasulullah ini, dia mendoakan sahabat ini, insya-Allah di akhirat nanti seluruh anggota badan engkau tidak akan dijilat oleh api neraka. Subhanallah. Ini keberkatan yang sahabat-sahabat ambil yang daripada Rasulullah SAW. Maka hadis yang keempat, Rasulullah menghilangkan kegagapan seorang sahabat yang berbicara, iaitu diriwayatkan daripada Ibnu Sa'ad, meriwayatkan daripada Ikrimah, Az-Zuhri dan Ashim bin Amri bin Qatadah secara mursal bahawa Miqwas bin Ma'di Karib berkata, sahabat Nabi semua ni, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar menghilangkan kegagapanku dalam berbicara. Lalu Nabi SAW mendoakannya, maka kegagapan itu pun hilang. Maknanya Nabi, kita dapat doa daripada Nabi SAW, sahabat-sahabat mendapat doa direct daripada Nabi SAW. Kata sahabat, sejak daripada hari itu, yang setelah didoakan oleh Nabi SAW, maka aku tidak lagi bercakap dalam keadaan gagap. Subhanallah. Ini keajaiban yang Allah ciptakan kepada Rasulullah SAW. Jadi
pada hari ini saya dapat kongsikan kepada tuan-tuan dua hadis yang menceritakan bagaimana dengan keberkatan yang ada pada Rasulullah ini, Rasulullah dapat menyelesaikan masalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa yang Nabi lafazkan kepada para sahabat. Ini membuktikan bahawa kita membaca selawat kepada Nabi SAW bukanlah satu perkara yang bid'ah, bukanlah satu perkara yang menyalahi agama. Sedangkan ada hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kebolehan kita untuk kita membaca selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sekadar itu saja yang dapat saya kongsikan. Mohon, mungkin tidak ada orang yang melihat, mohon selepas ini yang mana melihat video ini, tuan-tuan dan puan-puan harap share. Bukan saya nak mendapat nama di dalam Facebook ataupun nak glamour, tetapi kita isilah masa kita dan ruangan kita yang ada ini supaya dapat manfaat, dapat ilmu daripada kalam-kalam para ulama. Mungkin dengan cara ini Allah akan tunjukkan kita di akhirat nanti, Allah akan tayangkan balik kepada kita apakah amalan-amalan kebaikan yang pernah kita buat. Pada waktu itu mungkin Allah akan takdirkan kita ini menjadi salah seorang daripada ashabul yamin. Yang mana ashabul yamin ini Allah sediakan kepada mereka ini syurga yang kekal abadi, yang penuh dengan nikmat-nikmat yang tidak dapat digambarkan oleh akal fikiran kita. Mungkin kerana itu, kerana apa yang kita buat pada hari ini boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah yang kekal abadi. Jadi saya mohon rakan-rakan share. Kalau ada sebarang pembetulan yang perlu saya betulkan, tuan-tuan boleh komen di bawah tersebut. Katakan apa saja yang saya salah, sampaikan. Tuan-tuan minta betulkanlah apa yang saya salah. Cuma saya nyatakan sekali lagi, berselawat kepada Nabi SAW ini bukanlah satu perkara yang bid'ah dan bukan satu perkara yang menyalahi agama Islam dan agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih. Ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal. Ultuf bina wal muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ya dafi'al bala wa ya dafi'al fahsya wa ya dafi'al waba. Ya Allah, Tuhan yang mengangkat segala bala bencana, ya Allah. Tuhan yang mampu mengangkat segala wabak-wabak ini, ya Allah. Tuhan yang segala yang mampu memindahkan manusia daripada kejahilan kepada berilmu, ya Allah. Maka ya Allah, kami minta pertolongan daripada Engkau, ya Allah, melalui keberkatan baginda Nabi SAW, ya Allah. Jauhkan kami dan ahli keluarga kami, ibu bapa kami, anak-anak kami, ya Allah, daripada wabak ini, ya Allah. Nescaya Engkau mampu melakukannya, ya Allah. Kami yakin dengan kudrat dan iradat-Mu, ya Allah, mampu untuk menghapuskan wabak ini, ya Allah.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami mohon sangat kepadamu, Ya Allah. Hari ini kami sudah berasa letih, Ya Allah. Kami sudah rasa tidak mampu, Ya Allah. Tetapi Engkau jangan hilangkan istiqamah kami untuk melakukan ibadah kepadamu, Ya Allah. Kalau kami ada buat salah, Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa pasangan kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa zuriat kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa ibu bapa kami, Ya Allah. Mungkin kerana dosa ini Engkau datangkan ujian kepada kami, Ya Allah. Sebab Ya Allah, kami tidak mampu, Ya Allah. Kami tidak mampu, Ya Allah. Kami tidak mampu, Ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.